Okay, so malam ni topik yang nak bincangkan adalah macam mana kita menjalankan pemasaran dengan bercerita. Jadi saya rasa semua pun sudah baca kan ini message. Okay, jadi saya bacakan sekali lagi. Tahukah anda dalam dunia ini perniagaan yang paling menguntungkan pada zaman sekarang bukan datang dari penjualan, tetapi uh, mereka menggunakan lebih tenaga untuk mengkaji dan menggubal cerita dan sebuah cerita yang menarik perhatian akan menjadikan ramai orang berminat dengan cerita tersebut dan seterusnya dapatlah keuntungan dan dari situ. Okay? Jadi malam ini kita ada Sharon Rose Master, Mr. J.S. Lim dan juga Center Leader Guru Sati Center untuk berkongsi dengan kita macam mana kita nak membuat pemasaran secara bercerita. Okay? Jadi saya rasa ada lagi member yang nak masuk tak sebab kita nak mula ni. Tapi nampaknya orang kurang sikit. Member yang masuk kurang sikit. Ada member yang nak masuk lagi tak? Okay, so saya rasa kita start tepat masa dan tamat tepat masa. Okay, jadi tanpa membuangkan masa, silakan Mr. J. Slim, Serious Master kita untuk mulakan perkongsian anda. Silakan Mr. Lim. Ya, boleh dengar? Boleh ya? Okey, terima kasih. Selamat petang, selamat sejahtera dan selamat datang ke sesi hari ini. Topik hari ini sangat menarik ya, sebab topik hari ini saya yang saya memang cari betul-betul dan saya memang nak sampaikan topik hari ini, iaitu pemasaran bercerita. Sebab kita nak tahu apa yang kita buat hari ini, kita semua ni kita nak buat Atomi kan. So kenapa apakah yang akan berbeza daripada kita dengan orang yang lain? Maksud saya, kalau anda mungkin perasan ada orang yang dia sekali masuk dengan kita pada masa yang lebih kurang sama, dan kita tengok dia tak berapa ada masa nak buat bisnes ni. Tapi dengan masa yang suntuk yang dia ada tu, dia telah berjaya pada masa yang singkat telah membuat rangkaian dia dengan besar. Tapi kenapa anda boleh rasa kenapa ada orang dia pergi buat perkongsian dan dia senang saja dia berjaya untuk mendapat member atau mempengaruhi orang untuk mengetahui rangkaiannya. Sebab kenapa? Sebab semua ini adalah satu taktik yang kita kena tahu, iaitu kita tahu bercerita atau tidak. Ya, so tahukah anda untuk memberi barang, pengguna-pengguna selalunya dia tidak peduli benda itu ada apa fungsi. Mereka lebih suka tahu apakah cerita di sebaliknya. Tahukah anda tadi yang kita cakap, dalam dunia ini perniagaan yang paling menguntungkan, paling boleh membuat duit bukannya datang daripada penjualan. Nanti saya akan huraikan, bukannya datang dari penjualan, tetapi kebanyakan orang dia gunakan 99% masa, tenaga, upaya mereka untuk membuat cerita, menggubahkan satu cerita. Ya, satu cerita yang akan menarik perhatian orang ramai dan menjadikan orang ramai peminat baginya. So ini adalah satu benda yang kita kena kaji, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Atomian, tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli atomian sekalian, rakan-rakan atomian sekalian. Kita kena kaji betul-betul. Kenapa saya cakap begitu ya? So saya nak bermula dengan satu cerita lah. Sebab hari ini kita semua cakap cerita kan. Kita nak bercerita kan. So saya start dengan satu cerita, dan cerita ini mungkin anda sudah tahu.
Tapi adakah anda tahu di sebalik cerita apakah maksud cerita ini ya? So cerita ini macam ni ya. Ada seorang buta itu hilang penglihatan. Dia duduk di tepi jalan dan dia gunakan satu cardboard dan dia tulis. Dia tulis apa? Dia tulis, saya orang buta, tolonglah saya. Dan lepas tu dia letak satu tong di tepi cardboard tu dan dia harapkan ramai orang yang akan bantu dia. Tetapi hakikatnya tidak ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai orang jalan saja melalui depan dia dan tak pedulikan dia juga. So dia pun rasa sedih. So pada suatu hari datangnya seorang gadis, dia melalui tempat itu juga dan dia pun tengok cardboard tu. Tiba-tiba dia berhenti dan dia ambilkan cardboard yang orang buta tu dan dia padam. Dia tulis sesuatu dekat cardboard itu. So sejak hari itu keajaiban berlaku. Keajaiban berlaku ya. Itu ramai orang bila melalui tempat orang buta tu, mereka stop dan mereka baca cardboard dan mereka hulurkan bantuan. Ya, mereka bagi sedekah ya, mereka bagi duit dekat dalam tong itu sehingga kan tiap-tiap hari kan tong yang diisi wang itu penuh. So ini macam satu magic sampai orang buta tu sendiri pun dia tak percaya kenapa boleh jadi macam ni. Ya, so lepas beberapa hari, gadis itu dia melalui tempat yang sama juga. Dan orang buta ini bila dia dengar tapak suara gadis itu, dia pun panggil gadis itulah. Dia kata, wahai gadis, saya nak tahu apakah yang anda tulis dekat cardboard saya. Apakah rahsia yang begitu baik ya, macam ada keajaiban, macam ada magic sehingga kan orang ramai boleh membantu saya. So gadis itu senyum dan dia kata apa? Dia kata bukan ada apa. Saya cuma tukar perkataan saja. Dia tukar apa? Dia tukar saya orang buta, tolonglah saya kepada hari ini sangat istimewa. Tetapi saya tidak lagi dapat melihatnya. So dengan membuat demikian, dia telah penyampaian yang berlainan dia telah buat dan dia cuba ubah konsep. Jadi daripada sesuatu yang tak bernyawa, tak berperasaan, saya orang buta, tolonglah saya. Ini memang satu kenyataan. Tapi kalau kita tulis macam ini, dia macam sesuatu yang tak bernyawa, tak ada perasaan. Saya orang buta, tolonglah saya. Tak ada apa-apa perasaan. Tapi kalau kita tulis hari ini hari istimewa, yang istimewa tetapi saya tidak dapat melihatnya. Dia dapat menyentuh perasaan orang ramai. Orang ramai akan rasa, memang dia sentuh sebab ini dia sesuatu yang bernyawa. So tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan pada suatu hari, pada hari pagi yang cuacanya sangat baik, keadaan pemandangan yang sangat baik, orang ramai dia melalui tempat tu, mereka senyum. Tetapi bila mereka nampak orang tua itu dengan perkataan hari ini cuaca yang baik, memang hari ini baik tetapi saya tidak boleh melihatnya, mereka pun rasa simpati. Itulah dia macam cerita ini, gadis itu dia buat cerita ini sampai macam orang ramai akan merasakan macam inilah yang mereka rasa. Mereka akan rasa yang sama, mereka akan rasa simpati. Dia adalah sesuatu yang berperasaan. Jadi orang ramai sanggup tolong orang buta ini, sanggup keluarkan duit dan tolong orang buta ini. So inilah yang kita katakan sesuatu cerita saja. Orang tua tu dia tulis satu kenyataan, tetapi gadis itu dia tulis macam cerita dan dengan cerita itu dia dapat mengubah konsep orang ramai sehinggakan orang ramai boleh membantu orang buta itu. So ini memang sesuatu benda yang sangat-sangat biasa, tapi mungkin kita tak perasan sebab cerita ini dia adalah sesuatu yang
dalam industri zaman So cerita ini dia adalah sesuatu yang sangat berpengaruh, ya, sesuatu alat yang boleh mempengaruh pada zaman sejarah manusia. Sebab dulu lagi kan, orang ramai dia tak ada apa, dia tak tahu apa, tapi diorang boleh buat apa, diorang bercerita sahaja. Dan dengan cerita itu dia dapat berpengaruh orang ramai. Macam katakan kalau dia kapten dia kalau kita boleh tengok gambar-gambar dulu kan, bila mereka nak pergi berperang, itu kapten atau ketua tu dia akan cakap di depan, dia kata dia akan buat cerita. Dia bukan kata kita bunuh saja bunuh, dia kata apa, dia kata musuh dah datang. Kalau musuh datang buat apa, dia nak rampas barang kita, dia nak rampas isteri anak kita. Adakah kita benarkan mereka buat demikian? So itu adalah macam satu cerita. Dan begitulah dia dapat menghidupkan semangat askar-askar dia sehingga mereka boleh berperang dengan begitu berani. So inilah sesuatu yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat kuat tentang cerita ini. So dalam perniagaan kita, dalam industri zaman depan adalah produk media. Industri zaman depan adalah produk media. Jadi masa yang akan datang, iklan, penjualan, permainan atas talian, bahkan interview, kalau kita pergi interview masa yang akan datang, semua ni ya untuk pekerjaan sama ada yang memerlukan kita boleh bercerita juga. Ya, sama ada kita dapat berjaya dalam interview ataupun mencari kita punya orang yang cuba melabur ataupun kita buat apa-apa saja. Dia kita kena diminta kena boleh buat dalam 2-3 minit. Dalam 2-3 minit ni semasa untuk mempengaruhi ataupun membuat satu cerita yang akan mengentuh hati orang yang kita nak interview atau orang yang kita nak dia melabur itu sampai dia boleh sanggup bekerja sama dengan kita. So ini semua memerlukan kita membuat cerita. So tuan-tuan dan puan-puan, memang cerita memang sangat penting. So dalam kita punya penghidupan kan, hidup kita tiap-tiap hari kan, harian kan. So kita pun kena tahu ada banyak perkara macam ini sehingga kita terjatuh dalam perangkap orang cerita orang lain. So contohnya kalau hari ini saya nak beli satu ubat untuk kuruskan badan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita buat interaksi sikit. Kalau hari ini anda nak belikan satu ubat untuk kuruskan badan, berat badan anda, apakah perkara yang akan anda tengok ya? Kalau anda pertama kali anda beli, apakah yang penting untuk anda selalunya? Boleh tag di chat room kah? Kita selalunya kita tengok produk kah, ataupun kita nak tahu dia punya kandungan kah, atau kita tengok apa ada sijil-sijil apakah? Yang pertama sekali anda pentingkan apa? Boleh tak kita buat reaksi sikit? Tulis di chat room ya. Kalau anda nak beli, kalau kali pertama anda beli ubat untuk kurangkan berat badan anda, so anda akan buat apa? Anda pentingkan apa? Benda tu produk ataupun dia punya kandungan dia ataupun sijil-sijil. Ada orang tulis produk, ada orang tulis kandungan. Ini tak ada betul ya, atau salah. So Norani kata produk, Cindy kata kandungan. Ini tak ada betul dan salah. Terima kasih ya tuan-tuan dan puan-puan yang bagi jawapan. Sebenarnya ramai orang dia akan tengok itu. Tadi ada orang kata testimoni kan. Orang nak tengok gambar, nak tengok cerita. So kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke kita punya Facebook kan, you boleh nampak sekarang ramai orang
dia tulis before, after. Sebelum makan ubat itu, selepas makan ubat itu. Betul tak? Sebelum itu, selepas 3 bulan, dia punya gambar dan dia bagi cerita dia. Kebanyakan orang bagi cerita dia. Bila dia buat cerita, kita nak dengar sebab apa? Sebab kalau saya pertama kali saya nak beli ubat untuk merangsingkan badan, saya akan tengok kesan dia. Kalau kesan dia, saya kena tengok kalau boleh dia dalam bentuk cerita. Dalam bentuk cerita kita tahu orang ini, dia makan ubat ini, lepas tu pengalaman dia dan sudah sekian lama, dia sudah kuruskan badan, berapa kg dia sudah turun, itulah yang saya nak. Yang itu, yang kandungan dia, yang sedia-sedia, yang lain itu cuma sampingan sahaja. Betul tak? Cuma sampingan saja. So, you boleh nampak hari ini banyak iklan-iklan di Facebook, banyak cerita-cerita di Facebook. Orang nak jual barang pun, dia buat cerita dulu. Dia buat cerita. Kita baca-baca cerita, oh ini macam-macam. So, kita pun masuk dan tengok. Dan ramai orang pun akan beli dengan cara macam ini. So, inilah yang selalunya orang guna taktik ini ya. So, bayangkanlah kalau saya nak kuruskan badan sebab apa? Sebab berat badan saya sudah naik ya. Dan saya sangat susah sebab nak turun tak boleh turunkan berat badan saya. So sebab tu kalau saya nampak satu cerita dekat Facebook kan yang tuliskan mengatakan dia punya pengalaman dan sekian berapa lama dia sudah turun berapa kg, saya akan terpengaruh. Saya akan ikut saja. Saya akan beli ubat itu. Saya tak peduli dia punya kandungan kasih dia apa-apa ataupun harga dia. Sebab itulah benda yang penting, yang penting tu adalah cerita. Ya, so kebanyakan orang buat perkongsian orang buat apa tau? Orang buat macam hari ini katakan kita pergi buat perkongsian. Kita pergi buat perkongsian untuk perkongsian yang nak memperkenalkan diri kita kan. Kita cuma cakap saya dari mana, buat apa. So, adakah anda rasa itu penting? So sekarang anda tahu kan, bila anda pergi buat perkongsian ataupun anda nak memperkenalkan upline anda kepada prospek. So bila anda nak memperkenalkan upline anda kepada prospek, anda akan cakap apa? Anda akan macam mana memperkenalkan ini JS Lim. Ini dia adalah center leader. Dia juga seorang Saddle Rose Master. Adakah ini penting bagi prospek? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Kalau kita memperkenalkan macam ini, kita tidak akan boleh tee up you punya upline. Betul tak? Sebab kawan kita, dia tak peduli. Dia tak peduli ini JS Lim dari mana, dia buat apa, dia punya pencapaian ini semua dia tak peduli. Yang dia peduli ialah orang ini macam mana boleh membantu dia untuk menjalankan bisnes ini atau untuk menjana pendapatan pasif atau pendapatan yang lebih banyak sikit. So dia nakkan macam itu. Kalau orang yang dia berminat tentang ubat-ubat kan, suplemen ataupun produk-produk yang lain kan. Kalau kita memperkenalkan macam ini pun tak ada guna. Betul tak? Apakah sebabnya? Apakah saya pedulikah? Ini JS Lim dia, Saddle Rose kah, dia apa-apa kan? Tak ada guna sebab dia tak ada kaitan dengan saya. So anda kena tahu membuat cerita. So hari ini anda tahulah bila anda pergi buat perkongsian, yang penting tu cerita. Buat cerita sikit. Ini orang macam mana, dia dulu macam mana, dia punya pencapaian, dia berjaya tolong, dia punya downline berapa banyak. Ini semua you akan buatkan sikit cerita dan dalam cerita ini, dia dapat menarik perhatian orang. Sebab ingat, kalau orang baru dia nak join kita kan, dia nak masuk, dia nak join, dia nak jadi member, sebab dia ada dua benda. Satu benda iaitu dia ada keyakinan tentang kita. Kedua, dia kepastian dia. Dia pasti. Dia yakin kita boleh bantu dia. Dia pasti juga, kita bagi dia pasti. Mesti boleh, saya boleh, anda pun boleh. Tetapi macam mana kita nak sampaikan dua mesej ini? Kalau kita cuma memperkenalkan yang biasa saja, dia tidak boleh mengentuk perasaan mereka. So sebab itulah, orang yang pandai bercerita,
orang yang pandai bercerita kan, dia boleh menimbulkan rasa ingin tahu. Orang yang pandai bercerita kan, dia cerita sikit, dia stop, dia akan menimbulkan rasa ingin tahu kawan-kawan dia. Dan rasa ingin tahu inilah yang akan menjadikan rakan-rakan orang-orang baru ini kan, dia boleh dengar, dia boleh duduk dan dengar apa yang kita nak sampaikan. Itulah yang sangat penting. Ya. Jadi inilah yang kita nakkan satu cerita ya, kita kena buatkan cerita. Ya, so ingat, cerita ni bukan kita nak cakap tentang apa-apa produk ya. Cerita yang kita nak ini ialah kita nakkan satu cerita yang boleh menarik perhatian orang ramai. Alright. Okay. Ada apa-apa soalan tak tentang cerita ni? Kalau tak ada soalan, saya teruskan ya. Okey, saya teruskan. Katakan sekarang kita ada dua orang lah, A dengan B. A dengan B ya, dia pergi interview So A, dia pergi interview, dia cakap dengan orang yang interview dia kata apa? Dia kata, saya lepasan you, saya ada apa-apa skill, saya ada apa-apa teknik, saya tahu apa-apa. Banyak yang dia cakap. Tapi B dia tak cakap dia tahu apa-apa, dia cuma buat cerita saja. Dia cerita tentang apa? Katakan dia pergi interview untuk buat jualan. Jadi dia pun cerita masa dia di syarikat yang lama, dia macam mana buat, dan macam mana pencapaian dia dan apakah result dia, dan dia telah berjaya mendapat berapa sales. So kalau kita tengok macam ni, adakah kalau anda seorang bos, anda akan pilih A atau B? A cuma bagi tahu saja, dia tak tahu ini, dia tahu itu, dia tahu komputer, dia begitu hebat apa-apa. Tapi B dia tak bagi tahu apa, dia cuma cerita apa yang dia buat. So kalau anda adalah seorang bos, anda akan pilih A atau B? Boleh jawapan boleh tak? A atau B? Kalau anda bos, anda akan pilih mana satu untuk bekerja dengan anda? A atau B? Yang kata B, Mak Robia kata B, lain orang tak tahu. Ya, semestinya semua B kan. Ini soalan yang sangat senang lah. So begitulah. So anda tengok, inilah cerita, inilah yang sangat penting. Ini adalah itu cerita, itu apa, power, kuasa cerita itu. Ya. So sebab apa? Sebab seseorang yang pandai jual barang, ini menunjukkan seseorang yang pandai jual barang, dia bukan pandai jual sebab apa? Sebab dia pandai bercerita. Sebab apa? Sebab dalam cerita dia akan boleh menambah nilai kepada produk dia. Kalau dia boleh ceritakan sehingga dia bukan nak cakap benda ni baik, tetapi dia cakap sesuatu bagi kawan kita tahu apa kesan dia lepas guna. Ini dia tambahkan nilai kepada cerita produk itu. Dan bukan ambil produk itu dan baca kandungannya apa orang tak suka. Orang nak tahu apakah kesan dia. So di sini saya ada juga 3 benda yang saya ingin bagi tahu lah. Tiga perkataan lah. Yang pertama ini adalah promosi. Yang pertama promosi. Yang kedua penjualan, jualannya, dan yang ketiga pemasaran. Okey, sebab apa? Sebab kita punya topik hari ini pemasaran. Kenapa saya pilih pemasaran? Saya tidak pilih promosi atau saya tidak pilih jualan ya. Okey, saya gunakan perkataan yang senang sikit untuk anda faham. Apa itu promosi? Ya, promosi macam ini ya. Macam seorang lelaki, dia berminat, dia nak pikat itu perempuan kan. Jadi dia pun berkata kepada perempuan itu, perempuan idaman dia kata, bapak saya ada 3 buah banglo dan saya ada 3 buah kereta mewah. Kalau anda kahwin dengan saya, sebahagian ini akan menjadi kepunyaan anda. Ini orang buat promosi, dia cakap macam inilah.
Kalau orang buat jualan, dia kata apa? Dia kata, saya lelaki yang paling cerdik, paling bagus, semua baik. Semua baik-baiknya semua saya. So, kalau you kahwin dengan saya, you akan rasa sangat bahagia di dalam dunia ini. Ini orang yang buat penjualan. Dan orang yang buat pemasaran, dia tidak cakap dia betapa hebatnya, dia tidak cerita dia ada kereta ke, ada banglo, dia tidak cerita. Tapi dia cerita apa? Dia ceritakan tentang dia punya masa depan, dia punya mindset, apa yang dia fikir, pemikiran dia, dan apa yang dia rasa, apakah impian dia. Dan dengan itulah dia boleh mempengaruhi perempuan idaman dia. So inilah 3 benda yang kita nak tahu. So promosi ini maksudnya apa? Promosi ini maksudnya kalau lelaki dia kata saya ada 3 buah banglo, saya ada itu kereta mewah ini, maksudnya kita kena, kalau perempuan tu kahwin dengan dia, dia kena bagikan itu profit bagi perempuan itu. So katakan contoh dia macam ni, kalau hari ini harga yang saya jual 100 kan, bila buat promosi saya terpaksa potong harga. Bila saya potong harga, saya terpaksa share saya punya profit dengan customer. Inilah kita panggil promosi ya. So nombor 2, penjualan ni dia cakap dia baik ya, dia tak bagi apa-apa potongan ya, harga semua tak ada. Dia cuma cakap, dia pandai cakap tentang kebaikan dia. Tapi ini macam apa, orang kata macam dialah yang sangat bagus. So ada orang akan jemu lah cakap macam dia sangat bagus di dalam dunia ini. Tapi dalam pemasaran dia lain, dia berlainan. Dalam pemasaran kita buat cerita, kita buat perkongsian. Kita tidak pergi buat jualan, kita tidak pergi buat tolak harga semua. Ya, so inilah pemasaran yang kita nak ya. So ingatlah pemasaran inilah yang kita nak apa yang kita dalam topik kita hari ini, pemasaran. Dalam kita buat bisnes Atomi ini, kita kena faham itu pemasaran. Kita buat perkongsian dan kita nak buat pemasaran. Kita bukan buat promosi. So ingatlah kalau ada orang baru kan, dia pergi buat promosi macam mana, dia jual barang dan dia boleh tolak harga kerana dia nak jual barang. Itu buat promosi. Ataupun orang yang kedua, dia nak buat jualan, dia cakap semua dia punya barang baik. Itu tak betul. Apa yang kita nak buat hari ini, kita pergi buat perkongsian, kita kena gunakan cara pemasaran, iaitu kita buatkan cerita. Katakan hari ini kita nak pergi sponsor satu orang yang bekerja ya, yang sedang bekerja makan gaji. Jadi kalau kita pergi sana, kita bukan nak cakap barang kita baik, nak cakap company apa, kita cakap cerita dulu. Cakap tentang big why dulu. Itulah yang kita buatkan cerita. Cerita tentang apa? Cerita tentang orang, kesusahan orang yang makan gaji. Betul tak? Kesusahan orang makan gaji dan bahayanya kalau dia saja makan gaji. Sebab apa? Dalam satu keluarga mungkin 5-6 orang kan. Tapi cuma dia seorang dia kerja makan gaji. Jadi pendapatan dia datang dari makan gaji itu. Dari satu sumber saja. Jadi sangat bahaya kalau terjadi apa-apa pada dia, maka keluarga dia akan susah. So inilah cerita yang kita nak ceritakan. Betul tak? Kalau kita nak pergi kongsikan kita punya produk kan. So kita pun kena tahu apa cerita. Orang itu dia sakit apa. So kita pun kena cari cerita orang yang sakit yang lebih kurang sama ya. Macam ada orang yang dia sakit lutut, kita nak pergi kongsikan dia, nak pergi perkongsian tentang ubat kita MSM ni. So kita pun boleh cakap ada kawan kita dia memang ada masalah yang sama, lepas dia makan MSM ni dia rasa rega. Ya, dia dulu dia tak boleh naik tangga, sekarang boleh naik tangga. Ini semua cerita yang kita nak cakap. Jadi ceritanya datang dari mana? Ceritanya datang dari mana? Ceritanya datang daripada kita sendiri. Sama ada dalam pengalaman Anda selepas Anda gunakan produk. Ya, tetapi produk kita sangat banyak. Kadang-kadang kita tak sakit lutut, kita tak makan MSM. Jadi macam mana kita nak buat cerita? Macam mana kita nak buat cerita? Itu sebab kita selalu galakkan you punya upline semua, kita tim sinergi kita memang kita sangat galakkan
Anda mengetahui, Anda masuklah meeting, masuklah mendengar. Ya, sebab itu you tengok Atomi sangat-sangat baik. Dia buat one day seminar, dia buat Success Academy, dan tim sinergi pun kita buat sesi macam ni ya, supaya Q boleh dengar cerita orang lain. Dan bila anda dengar cerita orang lain, ini boleh digunakan untuk anda pergi buat perkongsian. Betul tak? Anda boleh pergi buat perkongsian. So, saya memang menggalakkan ya. Saya tengok hari ini pun tak banyak ya kita masuk. Sebenarnya saya jangkakan kita ada ramai lagi nak masuk. Sebab topik ini memang sangat penting. Bercerita. Kalau anda boleh tahu buat cerita, memang itu Atomi kan. Bisa Atomi memang boleh berkembang dengan cepat. Tetapi kalau anda tidak tahu buat cerita, tak apa. Anda boleh gunakan cerita orang lain. Gunakan cerita orang lain sebagai cerita anda. Kawan saya itu bernama JS Lim. Dulu dia kerja apa-apa. Dulu dia buat bisnes apa. You boleh buat cerita. Takkanlah you kena melabur 1.5 juta pergi buka itu restoran baru you boleh cakap. Tidak perlu. You boleh gunakan pengalaman orang lain. Betul tak? So inilah yang saya nak di sini juga saya nak nasihatkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan Atomnya sekalian. Tolonglah kalau anda betul-betul nak buat bisnes ini, anda mesti mengetahui kita punya meeting tiap-tiap minggu, atau kalau boleh kita pergi one day seminar, pergi Success Academy, sebab ramai lagi pemimpin-pemimpin yang hebat akan kongsikan pengalaman dia, berceritakan tentang macam mana dia boleh berjaya. Right. So inilah yang kita katakan pentingnya kita kena tahu satu tahap kedudukan kita, sama ada kita buat promosi, kita buat jualan atau kita buat pemasaran. Ya, so saya harap hari ini di sini semua tahu kita bukan nak buat jualan, bukan nak jual barang, bukan nak jual Atomi, bukan nak jual diri kita. Bukan. Kita nak buat pemasaran. Jadi buat pemasaran tak dengan cerita. Ya. So dalam 2000 tahun yang dulu kan, ada seorang tokoh falsafah yang bernama Aristotle. Aristotle dia pun sudah pernah cakap, dia kata, kita tidak boleh menggunakan kebijaksanaan kita untuk mempengaruhi orang ramai. Tetapi kita boleh guna perasaan emosi kita untuk mempengaruhi orang ramai. So inilah yang sangat penting, dan untuk topik hari ini, kenapa saya tadi saya cakap kita nak buat, kita bukan nak jual barang sekarang, kita nak buatkan satu cerita. Dan kalau cerita kita baik kan, kita akan mempengaruhi orang jadi peminat, macam fans jadi peminat kita ya. So saya ada satu contoh. Ini contoh yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat berjaya. Ya, so anda semua mungkin tahulah ada satu syarikat bernama Apple. Tahukah? Itu iPhone-nya syarikat. Itu syarikat buat iPhone, buat iPad-nya. Syarikat itu nama dia Apple, syarikat Apple. So syarikat Apple dia punya pengasas, salah seorang pengasas dia sangat terkenal bernama Steve Jobs. Ya, Steve Jobs. Pada tahun 1997, syarikat Apple ini kan, dia mengalami kerugian tau. Dia mengalami kerugian sehingga kan nak bankruptcy lah. Jadi dia punya itu shareholder kan, director semua minta Steve Jobs balik semula untuk menyelamatkan syarikat ini. So bila Steve Jobs balik, dia buat apa? Dia buatkan satu benda yang telah sangat-sangat berjaya dan sangat-sangat mempengaruhi syarikat Apple sehingga hari ini. You tahu ke apa dia buat? Dia buatkan satu iklan. Dia buat satu iklan, dan dia selalunya bila dia pergi buat ceramah kan, buat seminar kan, ataupun dia pergi buat promote dia punya barang baru kan, produk baru kan, selalunya dia gunakan cerita.
dia gunakan cerita. Dia tak cakap ini iPhone apa-apa dia fungsi, apa-apa dia tidak. Dia buatkan cerita. Cerita dia macam ni. Kalau anda nak gunakan itu untuk tangkap gambar, inilah kita punya apa gambar dia cantik apa. Dia buatkan cerita. Dia bukan bulat-bulat cakap ini gambar dia, ini gambar cantik, kita tangkap. Bukan itu saja. Bukan kata phone ini boleh tangkap gambar, bukan. So dia buatkan cerita. Dan yang paling penting, pada tahun 1997, masa dia ambil alih semula Apple kan, syarikat Apple kan, dia buatkan satu iklan. Satu iklan yang sangat hebat. Iklan ini 1 minit lebih saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nanti kalau you nak kan, you boleh pergi online kan, you boleh cari iklan ini. Iklan ini macam mana tahu? Dia cari 10 orang tokoh-tokoh yang hebat lah, yang telah mengubahkan dunia inilah, macam Edison tahu lah, itu buat itu mentor membabnya. Lagi dia cari macam Einstein dan Muhammad Ali pun ada. Itu boxing lah Muhammad Ali. Ini dia cari 10 orang lah. So dalam iklan dia semua orang ni muncul dan di latar belakang Steve Jobs dia cakap lah. Dia cakap banyak lah. Yang penting maksud dia macam ni. Kami orang yang ada yang degil, ada yang cepat marah apa kan. Tetapi orang ingat kami ini orang gila. Tapi kamilah yang mengubahkan dunia ini. Pencapaian mereka adalah mereka berjaya mengubahkan dunia ini dengan lebih baik. Jadikan dunia ini lebih baik. Dan dalam iklan yang akhir sekali, seorang budak perempuan tutup mata dan dia buka mata. Bila buka mata, dia keluarkan syarikat Apple. Apple punya logo, syarikat Apple. Itu saja. So dia tak cakap apa-apa pun tentang syarikat dia baik, Apple dia apa-apa. Tapi dia bagi satu mesej kepada orang ramai. Orang atau syarikat yang seterusnya akan mengubahkan dunia ini adalah syarikat Apple. So begitulah sehingga sampai hari ini orang peminat dia begitu percaya dengan apa yang dia buat tahu. Sehingga kan setiap kali kalau iPhone baru kan keluarkan, ramai orang pergi beratok berjam-jam untuk mendapatkan, untuk membeli iPhone sahaja. So kalau bagi saya pun saya tak boleh terbayang kenapa orang begitu gila. Begitu gila. Itu iPhone bukan keluar 10 biji saja, itu iPhone banyak. Tahu tak? Tapi kenapa mereka pergi beratok untuk mendapatkan iPhone baru? Sebab mereka ini semua peminat, ini sudah jadi satu fans. Kerana mereka iklan ini telah ubahkan pemikiran mereka dan konsep iklan ini telah berjaya bagi mesej kepada orang ramai. Apple, syarikat Apple yang akan mengubahkan dunia ini. Ya, so ini iklan yang sangat-sangat berjaya. Ya. So hari ini saya nakkan tuan-tuan dan puan-puan di sini kan, kita kena buatkan satu tahap, pastikan satu tahap kedudukan kita, bukan kita saja tentang produk kita, tentang bisnes kita juga ya. So ingat, kita nak buat apa? Kita nak buat cerita ya. Kita nak buat pemasaran yang bercerita dengan cerita. Jangan pergi buat jualan, jangan pergi buat perkongsian. Promosi ya. Jangan pergi tolak harga, pergi jual barang. Ingatlah, kita nak buat apa? Buat cerita, buat pemasaran bercerita. Inilah yang sangat penting dan dalam cerita ini dia ada 3 bahagian lah. Ada 3 bahagian lah yang saya nak nak cadangkan lah. Yang pertama itu kalau anda boleh buat cerita yang sudah berlepasnya. Macam testimoni lah. Macam saya makan himohim, lepas tu jadi apa-apa. Saya punya penyakit sudah sembuh ini apa-apa. So ini satu cerita juga. Tapi ini cerita yang sudah berlaku lah. Sudah berlaku. So untuk cerita yang belum berlaku, mungkin akan berlakunya. Mungkin akan berlaku apa tahu? Selalunya macam sesuatu yang bahaya lah. Macam tadi saya cakap, kalau orang yang dia makan gaji saja, kita tahu memang sekarang susah. Memang kita punya ekonomi, ini bukan ekonomi, bukan pasal negara kita, tapi pasal seluruh dunia juga ya. Ekonomi memang susah ya. Jadi semua orang rasa duit tak cukup.
Bila duit tak cukup, kita nak cari lagi, nak cari pendapatan nombor 2. Jadi inilah sesuatu yang kita bagi dia rasa bahaya. Ataupun you buat satu kerja saja, you dapat satu pendapatan saja, tetapi satu keluarga 5-6 orang. Kalau kita hilang punca pekerjaan, punca pendapatan kan, macam mana anak-anak kita. So kita bagi dia, ini kita cerita. Gunakan orang lain. So, jangan kita terus cakap dia, you nanti macam ni lah, nanti dia gaduh. Kita cakap orang lain, cerita orang lain. Kawan saya, dia bekerja di kilang, dia mengalami macam ni, macam ni. Ceritakan. So bila kita buat cerita, kita tahu apa yang kita cakap tentang dia punya big why, dan dia akan rasa, dia akan terasa macam dia juga macam ini kan. So itulah dia senang kalau apa yang kita nak sampaikan lepas ini, dia boleh dengar apa yang kita nak cakap. So untuk yang ketiga ini, dia juga benda yang belum berlaku, tetapi sesuatu yang kita kena gubahkan, sesuatu impian bagi dia, sesuatu masa depan yang baik bagi dia. Macam selalunya kita kata apa? Selalunya saya dengar saya punya downline dia cakap, kalau you buat Atomy, you akan dapat 10,000 satu bulan dan tiap-tiap bulan. Adakah itu satu perkataan yang sangat berkuasa? Adakah itu berkuasa? Sebenarnya itu tak berkuasa. Kalau anda boleh buat macam ini, bayangkan kalau anda boleh dapat 10,000 tiap-tiap bulan, apa yang anda nak buat? Bayangkan. So dia akan bayang. Oh, dalam otak dia mesti keluarnya. Oh, kalau saya ada 10,000, saya nak beli anak saya apa? Saya nak beli isteri saya apa? Saya nak apa-apa? Saya nak buat apa-apa? Itulah bagi dia satu bayangan tau. So cerita kita kena bagi dia satu bayangan yang baik. So inilah yang kita katakan, kita telah menolong downline kita membina impian. Itulah yang selalu saya cakap, sebab apa yang saya nak kata, bila kita buat Atomy, walaupun downline kita ada seorang pun, kita sudah pun menjadi seorang leader, menjadi seorang ketua. Sebab di bisnes Atomy kita bukan nak buat jualan, ya ingatlah kita nak buatkan rangkaian kita nak bawa kumpulan. Yang pentingnya kita bukan kata kumpulan lah, kita kata geng lah, bukan gangster lah. Geng ini maknanya kawan downline kita dia rapat dengan kita, so itu kita panggil geng lah. Kalau kita panggil kumpulan lah, dia macam dia masuk saja, dia downline saya tapi dia tak berkenan dengan saya, itu panggil kumpulan lah. So kita kata geng. Macam mana kita nak buat kita punya downline semua, dia akan ada pemikiran yang sama, dia akan ada mindset yang sama, akan bertindak dengan sama dan bekerja sama dengan kita, sebab kita boleh bagi dia, kita boleh ceritakan sesuatu impian bagi dia. So ingat tadi macam saya cakap pemasaran kan, macam mana lelaki itu dia mempengaruhi perempuan idaman dia dengan menggunakan cara macam ni. Dia sharekan, macam Steve Jobs, dia sharekan, dia kongsikan, dia punya idea, dia punya masa depan, dia punya konsep, business konsep. Sebab itulah saya selalu cakap business konsep Atomy sangat-sangat penting. Kalau anda boleh kongsikan business konsep Atomy dengan kawan-kawan kita, saya rasa mereka akan kekal di rangkaian kita. Apakah business konsep kita? Business konsep kita adalah kita bukan nak buat jualan, kita cuma nak ubah jenama yang kita beli di Tesco dan di tempat lain ke jenama Atomy. Dan dengan membuat demikian, selepas tu kita tolonglah kawan-kawan sanak saudara kita untuk ubahkan jenama-jenama lain kepada jenama Atomy. Barang-barang keperluan mereka dari jenama lain ke jenama Atomy. Itu saja. Itulah konsep kita, dan kita akan mendapat komisen bila kita jalan setengah tahun, 1 tahun, semakin ramai sebab semua orang tahu konsep ini. So konsep ini bukan kita nak cakap bulat-bulat, kadang-kadang kita kena cakap cerita jugalah. Gunakan cerita untuk meyakinkan dia, untuk menarik peminat dia, minat dia, untuk yakinkan dia. So dengan macam ni, barulah dia akan kekal di rangkaian kita. So saya tengok ramai orang bila dia pergi buat
dia pergi cari kawan dia sponsor lepas sponsor, dia tak buat apa-apa. Itu salah ya. Bila you sudah sponsor dia, tak kisah dia nak jadi pengguna saja kan, ataupun dia nak buat bisnes ini, kalau boleh kita cubalah ajak dia datang meeting, kita cubalah sharekan konsep bagi dia. Sebab kalau dia tahu konsep, dia akan beli sendiri. Walaupun kita tak berapa follow up dia seorang pengguna saja, dia akan beli di sini juga. Kalau tidak, dia tak tahu konsep hari ini dia boleh beli dengan anda, esok dia akan beli dengan orang lain. Sebab ramai orang buat Atomi kan, dia tak semestinya dia beli gunakan dia punya ID. Sebab dia rasa tak ada apa, dia cuma nak barang saja. Betul tak? Nanti kawan dia masuk, tak apalah, I support you lah. I beli guna dia, beli. Betul tak? Lagi satu yang lagi teruk, kadang-kadang kita tengok di platform yang lain kan, mereka ada produk kita tahu, tapi mereka jual dengan murah sikit. Pernah ada orang komplain tak? Oh, Lazada, Shopee dah jual mungkin murah sikit. So macam mana kita nak buat? Kalau dia tahu konsep ini, kita tak mau pergi ke sana, kita tak mau beli di tempat lain, sebab walaupun benda yang sama, kita beli di tempat lain, kita mungkin dapat benda yang bukan betul, tiruan banyak. Yang kedua, kalau saya beli di tempat yang lain, itu saya cuma jimat duit saja. Mungkin saya jimat RM10, RM20. Tetapi dia tidak akan bagi saya mendapat keuntungan. Saya beli di tempat yang lain, saya cuma jimat, tapi saya bukan nak untung. Tapi kalau saya nak menjana pendapatan, saya kena beli di platform Atomi. Itulah yang konsep yang sangat betul. So ini semua konsep, dan konsep ni kita boleh buatkan kita cerita bagi kawan-kawan kita supaya mereka dapat faham. Inilah sesuatu yang kita nak buat, pemasaran bercerita. Ya, so saya harap dengan ini anda akan tahu hari ini kan, anda akan tahu macam mana kita nak menjalankan bisnes kita. Pemasaran Atomi ini bukan nak buat promosi, bukan nak buat jualan, buat perkongsian dengan cerita, kerana kita nak buat pemasaran ya. So saya harapkan dengan ini anda akan faham apa yang saya nak sampaikan. Ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya mengakhir ya. Ada apa soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya nak sampaikan di sini sajalah. Dan saya harapkan anda semua mulai hari ini akan buatkan cerita anda ataupun gunakan cerita kawan-kawan kita untuk mempengaruhi ahli-ahli baru kita ya. So ingatlah, satu cerita yang baik dia akan disebarkan dengan meluas, dan sehingga orang ramai akan terpengaruh dengan cerita kita, dan mereka akan kekal di rangkaian kita. So untuk hal ini saya berhenti di sini ya. Kalau ada apa nak tanya, silakan. Ada apa tak Ayam dekat chat room saya tak tengok. Thank you Mr. Lim untuk perkongsian yang sangat jelas tadi. Ada apa-apa soalan, boleh buka mic untuk tanya terus atau letak dalam chat box. Okay. Ada tak? Kalau tak ada, kita nak akhirkan tepat masa. Okay. Kalau rasa perkongsian ini dapat membantu anda, sila bagi tepukan untuk Mr. Lim. Okay. Dan juga terima kasih atas semua member yang datang malam ini untuk mendapatkan info dan ilmu. Dan terima kasih Uncle. Yes. Terima kasih. Okay. So jadi saya nak ingatkan member, Sabtu hari ini 17 hari bulan Disember kita ada Success Academy dekat KL, MyTech. Jadi kalau ada member yang berminat untuk datang ke Success Academy, sila hubungi leader anda untuk dapatkan tiket dan bas. Okay.
Jadi sekali lagi terima kasih atas Mr. Lim, General Ceremonals Master dan juga Center Leader Gurun Sati Center untuk atas perkongsian yang sangat jelas tadi dan juga semua atas datang ke perkongsian ini. Oke, kita jumpa di puncak kejayaan. Oke, Ya, bye-bye. terima kasih kepada semua ya. Jadi ingatlah, ingat Banyak. sekali lagi saya nak ingatkan rekan-rekan kita semua ya. So kita kena, kalau kita betul-betul nak buat bisnes ini, buat bisnes Atomi ini, ingatlah buat cerita dan bawakan downline, bukan anda saja, bawakan downline anda masuk ke meeting kita, sebab dalam meeting anda akan dapat belajar sesuatu. Belajar macam mana buat cerita, macam mana nak gunakan cerita orang lain untuk ceritakan kepada prospek anda. Itulah sangat penting ya. So saya nak tengok masa yang akan datang. Saya tak mau tengok begitu sikit 30 orang, 40 orang. Saya mau tengok lebih dari 100 orang. Sebab memang kita nak maintain kita punya sistem ini sistem yang sangat penting. Ini sistem tim sinergi yang sangat penting. Kita kena maintain. Ya, kita sebagai seorang leader kena bawa lagi, ramai lagi orang masuk, ramai lagi. Kalau you boleh bawa ramai lagi orang masuk, tentu bisnes you akan berjaya. So sekian, terima kasih. Jumpa anda di puncak kejayaan. Bye bye.